Yang Hormat Macang. Terima kasih Datuk Dipertua. Saya bangun untuk mengambil bahagian, berbahas dan menyokong Rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pindaan 2011 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Seperti dibentang oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi, kita sedia maklum bahawa terdapat beberapa masalah dan kelemahan yang telah dikenal pasti oleh kementerian pada peringkat pelaksanaan yang membabitkan jabatan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta kementerian dan jabatan serta agensi yang lain, terutama dalam melaksanakan urusan kuarantin, pemeriksaan dan penguatkuasaan serta pemberakuan bagi tumbuhan, binatang, ikan, keluaran pertanian, mikroorganism dan juga makanan. Datuk Yang Dipertua, kita juga sedia maklum bahawa urusan-urusan tersebut dikendalikan secara berasingan oleh jabatan-jabatan agensi berkaitan mengikut subsektor yang berkaitan, iaitu Jabatan Pertanian, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Kementerian Kesihatan khususnya bagi sektor tumbuhan dan tanaman, Jabatan Perikanan dan Kementerian Kesihatan bagi sektor perikanan, Jabatan Perkhidmatan Veteriner dan Kementerian Kesihatan bagi sektor ternakan. Perkara ini sudah tentu memerlukan misalnya pengeksport makanan berurusan dengan lebih daripada satu agensi, dan dalam industri makanan ini kita sedia maklum masa adalah sangat sensitif sebab dia boleh menyebabkan barangan makanan yang nak dieksport itu terdedah kepada kerosakan dan hasilnya kualiti produk pertanian dan makanan itu akan terjejas. Keadaan ini Datuk Yang Bertua sudah tentulah menjejaskan kecekapan sistem penyampaian bagi pengeksport dan pengimport produk makanan dan produk industri asas tani. Oleh itu, berdasar latar belakang ini, saya fikir rang undang-undang ini sudah kena pada masanya untuk kita adakan. Datuk Yang Dipertua, perbahasan saya bertumpu kepada 3 perkara. Yang pertama, ekspor makanan yang semakin menurun. Import bertambah, import itu menurun. Ya. Saya sempat meneliti laporan Fama yang dibekal pada ahli-ahli Parlimen setakat 2009 yang menunjukkan penurunan ekspor sebanyak 11.54% berbanding tahun sebelumnya 2008. Dan peratus perubahan yang paling ketara adalah kumpulan daging dan sediaan daging sebanyak 14.06%, gula, sediaan gula dan madu sebanyak 13.57%. Manakala kumpulan bahan makanan untuk ternakan mengalami penurunan nilai ekspor paling tinggi 41.75% bagi tempoh tersebut. Jumlah ekspor bagi sayur-sayuran menurun sebanyak 5% kepada 633.6 juta berbanding tahun sebelumnya. Soalannya ialah, Timbalan Menteri, apakah punca kemerosotan ekspor makanan ini yang begitu besar 11.54% pada tahun tersebut? Apakah ia disumbangkan oleh prosedur pengeksportan yang leceh dan merimaskan ataupun masalah birokrasi yang menjejaskan sistem kelancaran dari segi penyampaian perkhidmatan? Perkara kedua Datuk Yang Dipertua ialah sistem ICT Fama. Saya menyambut baik usaha keras Fama dalam menjalin kehubungan dengan pihak swasta, termasuklah Multimedia Development Corporation dan Jabatan Pendaftaran Negara untuk membangunkan beberapa sistem aplikasi e-pasar tani, e-ladang kontrak, e-pusat operasi, e-SMS dan segala macam. Ya. Semua sistem ini saya percaya berperanan untuk menyimpan dan memproses profil serta peserta, misalnya e-pasar tani. Dalam laporan Fama itu menyebut sehingga kini 14,250 peserta pasar tani. Barangkali angka ini sudah meningkat dalam tempoh setahun kebelakangan yang mendaftar melalui sistem ini. Antara maklumat yang boleh dicapai adalah maklumat profil peserta, lokasi pasar tani dan komoditi jualan serta maklumat jualan tahunan. Ya. Soalan yang ingin saya timbulkan ialah apakah boleh kementerian maklumkan jumlah pembangunan sistem aplikasi ini? Setakat mana pula tahap penggunaan sistem aplikasi tersebut, dan apakah penggunaan aplikasi tersebut secara angkanya telah berjaya meningkatkan penjualan hasil barangan petani? Itu yang pertama.
Seterusnya ialah terminal makanan negara. Kita mula diperkenalkan istilah ini beberapa tahun lepas yang disebut sebagai satu pembangunan prasarana pasaran moden yang menghubungkan rangkaian pengeluar dan pembekal kepada pengguna. Teman adalah satu perantaraan yang menghubungkan pengeluar, pembekal dan pengguna. Teman berperanan sebagai pusat pemborongan hasil pertanian dan industri asal tani secara cekap dan berkesan. Di Kelantan, Timbalan Menteri, ada lokasi teman dibina di kawasan Kubang Kerian, jalan dari Salo, Pasir Mas, Paseho. Pada ketika itu, Kementerian melalui Fama meletakkan sasaran sekurang-kurangnya 30% penyertaan usahawan dan pemborong Bumiputera dan sistem pemborongan dan pengedaran makanan akan berlaku di Teman, akan berlangsung di Teman. Dan bagi memastikan penyertaan pemborong Bumiputera di Teman, Fama menawarkan ruang niaga kepada pemborong-pemborong Bumiputera sedia ada, peserta-peserta pasar tani yang berpotensi, persatuan-persatuan pengeluar Bumiputera, usahawan Dewan Perniagaan Melayu, Pertubuhan Peladang Kawasan, Pertubuhan Peladang Negeri, Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat, Persatuan Peladang Kebangsaan Nafas, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan lain lagi. Itu sasaran yang akan terbabit seperti mana saya baca dalam laporan Fama. Soalannya Timbalan Menteri ialah setakat ini, setakat yang telah berlangsung, makali teman di Perak sudah berlangsung, ya, teman di Kelantan itu saya belum nampak operasinya. Jangkaannya beroperasi 2011 April, itu sasarannya. Di Perak mangkali sudah, saya fikir. Saya nak tanya ialah kalau begitu sasaran atau matlamat diadakan Teman setakat ini, apakah kadar penyertaan Bumiputera? Apakah purata peningkatan pendapatan petani-petani yang menyertai program Teman? Ya. Saya sebut Teman Perak kerana dalam laporan itu disebut ianya dibangunkan melalui wang pembangunan sebanyak 12 juta dan peruntukan siling inisiatif pembiayaan swasta PFI sebanyak 110.3 juta. Pembinaan fizikal bagi Teman telah dimulakan pada 17 September 2007, siap sepenuhnya 22 September 2009 dan akan beroperasi pada tahun 2010. Barangkali Timbalan Menteri boleh berkongsi maklumat semasa dengan Dewan Yang Mulia ini bagi membolehkan kita mengikuti dekat progres kerjanya bagi mengetahui sasaran objektif yang telah digariskan sama ada tercapai ataupun tidak. Saya pula dipahamkan bahawa projek Teman Kelantan juga dilaksanakan melalui wang pembangunan sebanyak 38 juta dan PFI sebanyak 85.7 juta. Dan sehingga Disember 2009 kerja tambak tanah selesai. Pada 29 September 2009 pembinaan fizikal dan seterusnya dijangka beroperasi pada 2011, ya. Saya sempat meneliti laporan Fama yang meletakkan sasaran bahawa operasi Teman di Perak itu turnovernya yang dijangkakan ialah 400 juta. Manakala Teman Kelantan pula meletakkan sasaran turnovernya 300 juta. Jadi persoalannya apakah pencapaian kedua-dua Teman yang telah beroperasi. Barangkali bukan Kelantan lah, sebab saya tak nampak aktiviti lagi di sana. Ya. Kalau belum beroperasi Teman Kelantan itu, bolehkah Timbalan Menteri berkongsi jangkaan kesiapan fizikalnya, tarikh jangka operasinya, jumlah pemborong yang akan terbabit dan sebagainya. Datuk Yang di-Pertua, Fama Corporation Sdn Bhd. Fama Corporation Sdn Bhd, Famaco, adalah anak syarikat milik penuh Fama, ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 65 pada 15 Ogos 94 dengan tujuan menjalankan antara lain aktiviti berikut: aktiviti import, ekspor, pengedaran sayur dan buah-buahan segar untuk pasaran domestik antarabangsa.
mengedarkan barangan proses di bawah jenama anggrek, agromas dan olimas ke hypermarket, pasar mini dan peruncit. Menguruskan rangkaian kedai runcit, agrobazaar, mengilang serbuk kopi dan lain-lain produk berkaitan kopi. Mengurus pengimputan KOBES menerusi Pharma Konsortium Sdn Bhd, anak syarikat Pharmaco. Melaksanakan kerjasama perniagaan, business collaboration dengan izin dan kerjasama secara joint venture dengan izin dengan pihak ketiga. Dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009 yang telah diaudit setakat yang dibekal pada ahli parlimen oleh juru audit Atrak Kamil Ibrahim & Co, kumpulan Pharmaco telah mencapai perolehan berjumlah 12.158 juta berbanding 12.117 juta sebelumnya. Bolehkah Dewan ini diberitahu oleh Timbalan Menteri mengenai prestasi semasa kewangan Pharmaco yang berbanding tahun 2008-2009, berapa banyak pula rangkaian-rangkaian kedai yang diwujudkan atas nama agrobazaar, berapa banyak syarikat atau produk kopi dan lain-lain produk yang berkaitannya yang telah berjaya dihasilkan, berapakah nilai proses barangan yang dinamakan di bawah jenama anggrek, agromas, olimas, berapa banyak hypermarket yang dipasarkan, berapa banyak pasar mini yang berjaya dihasilkan, yang berjaya dilibatkan, dan juga berapa ramai peruncit yang terbabit dengan jenama-jenama ini. Itu mengakhiri ucapan saya yang mencakup 3-4 bahagian itu. Terima kasih. Assalamualaikum.